Soalan kedua, rajah 2.1 menunjukkan satu formula struktur ringkas bagi satu molekul disakarida. Molekul ini boleh diuraikan kepada dua molekul yang lebih ringkas. Okey, jadi dia nak benda ni. Kita tengok dulu soalan dia. Apakah nama proses penguraian molekul disakarida ini? Nama proses penguraian. Jadi ingat hari tu dulu dia ada dua, satu kondensasi, satu hidrolisis. Jadi kondensasi tu apa panggil? Penambahan lah. Okey, dia penggabungan. Okey, yang jadi penguraiannya adalah hidrolisis. Okey, terangkan proses yang dinyatakan di atas. Okey, jadi awak ceritalah seperti mana yang awak pernah jawab pada saya itu kan. Okey, molekul disakarida diurai kepada dua molekul monosakarida dengan penambahan ataupun digunakan dengan menggunakan satu molekul air. Dapat lalu 2 markah. Okey, untuk untuk soalan seterusnya, rajah 2.1 menunjukkan contoh sumber disakarida. Apakah bahan yang terhasil? Bahan yang terhasil apabila selepas molekul disakarida ini diuraikan. Jadi ingatlah, kalau susu ni, ingat tak dulu, susu adalah laktosa. Okey, gula yang ada di dalam ini adalah disakarida. Disakarida yang ada di dalam susu adalah laktosa. Jadi laktosa ni adalah gabungan apa? Iaitu molekul galaktosa dan glukosa. Okey, jadi dua-dua ini bahan yang terhasil. Betul lah? Okey, gitu. Okey, jadi soalan seterusnya. Bahan yang diperoleh di B1 dipanaskan dengan larutan Benedict. Dalam satu tamu uji, terangkan pemerhatian anda. Pemerhatian itu adalah benda yang boleh nampak. Okey. Dan penjelasan di sebalik tambah penjelasannya. Sebab benda, kalau dia hanya satu markah, awak boleh cerita apa yang awak nampak je. Kalau dia sampai 2 markah, maksudnya dia ada penjelasan di sebalik pemerhatian tu. Jadi pemerhatiannya apa? Okey, larutan berubah kepada warna merah bata. Okey, sebab benda? Kerana berlaku proses penurunan. Sebab ni kan dua-dua ini adalah gula penurun. Okey, jadi dia akan menurunkan warna kuprum, kalau tak silap lah, kuprum 2 kepada kuprum 1 rasanya. Okey, tu awak kena tengok di dalam buku dulu. Okey, jadi hak ni larutan berubah menjadi merah bata 1 markah, berlaku proses penurunan 1 markah. Ingat, gula bukan penurun. Ni bukan jawapan, ni cikgu nak cover je. Gula bukan penurun ialah sukrosa sahaja. Jadi hanya sukrosa sahaja tidak akan mengubah warna larutan Benedict menjadi merah bata. Dia tidak mengubah. Rajah 3.1 menunjukkan struktur membran plasma satu sel tumbuhan pokok keembung berdasarkan model Mosaic bendalih. Dah soalan dia benda. Okey, soalan dia. Berdasarkan rajah 3.1, namakan bahagian berlabel Y dan Z.
Okey, waktu senang je lah. Y ni benda. Ini adalah protein pembawa. Sebab dia ada satu terbuka, satu tertutup. Jadi kejap buka, kejap tutup tu protein pembawa. Kalau dia terus saja, ini namanya protein liang. Kan liang kan dia macam benda kata? Liang kan dia macam satu struktur yang lurus. Okey. Berikan satu contoh bahan yang boleh melalui bahagian X. Bahagian X tu benda. Okey, bahagian X adalah ni membran plasma. Jadi apa yang boleh terus meresap ikut membran plasma. Jadi benda senang sekali adalah air. Jangan tulis H2O, air. Okey, lagi benda gas pernafasan. Tak payah tulis gas pernafasan, tulislah oksigen, karbon dioksida. Okey, dan benda yang boleh melalui membran plasma kan terdiri daripada asid lemak. Jadi yang boleh lalu adalah asid lemak, gliserol dan vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak ni apa? A, D, E, K. Okey. Jadi nyatakan dua ciri bahan yang dinamakan pada B1. Okey, 1, 2. Dua ciri bahan. Yang pertama ialah saiz molekul kecil. Kalau besar macam glukosa. Glukosa besar dia mesti pengangkutan aktif. Dia tak boleh meresap. Okey, itu saiz molekul kecil. Okey, kalau seterusnya ialah dia tiada cas. Tiada cas ni seperti asid lemak dan gliserol. Okey. Benda lagi selain daripada pilihan yang dua ni, dia berkutub. Molekul berkutub. Contohnya air. Molekul tidak berkutub. Jangan tulis X awak eja mesti tu eja penuh tidak berkutub seperti oksigen CO2. Okey, itu. Dan soalan yang terakhir, terangkan bagaimana kuantiti baja yang digunakan menyebabkan pokok keembung menjadi layu. Kuantiti baja kena cerita menyebabkan pokok menjadi layu. Jadi awak kena mention kuantiti baja berlebihan. Tulis gini dapat dah semakah. Menyebabkan air tanih kalau tak tulis tanih tertulis tanah pun tak apalah. Menjadi hipertonik kepada sel akar pokok. Okey, sebenarnya kalau buat gini pun dah dapat 2 markah, tapi tak apalah, kita kan orang yang bijak pandai, jadi kita kena tambah lagi. Maka air akan meresap keluar dari sel akar ke tanah secara osmosis. Jadi sel menjadi flasid. Kalau gini ni awak boleh jawab, dia dah jadi macam hampir 5 markah dah. Okey. Okey, jadi saya rasa soalan kita stop sampai sini dulu. Next kita akan sambung lagi dengan soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.